Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke laman Facebook Masjid Ahmad Ibrahim dalam rancangan My Sabah. Apa yang nak kita kongsikan pada hari ini? Berkaitan dengan masbuk, ataupun berkaitan mengikut imam yang telah mendahului solatnya. Video yang lepas berkaitan makmum. Sekarang kita nak masbuk pula. Okey, biasa di Singapura biasanya kalau kita hendak mengikuti imam yang waktu itu sedang solat sendirian, kita akan datang, kita akan Jadi, apakah hukum menepuk bahu orang yang sedang solat untuk kita menjadi makmum baginya? Ada ramai ulama telah memberikan penjelasan-penjelasan. Maka secara ringkas, jika kita lihat dan kita bertanya kepada asatizah yang lain, tidak terjumpa di dalam mana-mana hadis tentang mengharuskannya, dan tidak ada pula sebarang hadis yang melarang daripada melakukannya. Tetapi dalam satu ketika, daripada satu hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu ketika beliau berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Rasul bangun untuk melakukan solat malam. Jadi beliau pun tersedar dan ingin bersolat bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pun mengambil wuduk dan terus berada di sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka posisi tersebut adalah satu posisi yang salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ataupun menolak Ibnu Abbas daripada kiri terus ke kanan untuk melaksanakan solat. Jadi pada hadis ini tidak ada menunjukkan yang Ibnu Abbas menepuk bahu ataupun apa-apa saja, tetapi Ibnu Abbas terus melakukan solat di sebelah kiri Nabi SAW dan Nabi mengarahkan beliau ke kanan. Jadi mana datangnya menepuk bahu tersebut? Jadi ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama lama, mereka berpendapat, sebahagian, bukan semua, sebahagian berpendapat bahawa walaupun tidak ada pengkhususan dalam menyuruh menepuk ataupun melarang daripada menepuk, tetapi mereka memahami bahawa kalau sekadar memberikan peringatan kepada imam yang sedang solat sendirian tersebut sebagai signal mengatakan bahawasanya saya ini hendak mengikutimu sebagai imam, tapi tidak disyaratkan, malah dilarang untuk menepuk seseorang tersebut yang sedang melakukan solat dalam keadaan yang keras ataupun dalam keadaan yang kuat sehingga menyakitkan, sehingga memeranjatkan, sehingga boleh menyebabkan seseorang tersebut terkujat, terperanjat dengan tepukan kita. Jadi, apakah tindakan kita yang terbaik? Antaranya ialah terus saja melakukan solat di tempat yang betul. InsyaAllah imam tak perlu nak tukar-tukar niat dah, terus saja tunaikan solatnya. Dan kalau kita nak tepuk sekalipun, tepuklah dalam keadaan yang sederhana sahaja, bukan terlampau kuat. Kalau kita menepuk bahu, kita tidak berdosa dan tidak pula mendapat apa-apa pahala tambahan. Dan kalau kita tak menepuk, tidak pula kita melakukan sebarang kesalahan. So it's neutral lah, satu perkara yang neutral. Okey, satu lagi pesanan. Lepas solat, kita akan berdiri beramai-ramai dan melakukan salaman antara satu dengan lain bersama imam contohnya. Jadi di sini secara adatnya kita akan bangun dan salam dan buat satu bulatan dengan membaca selawat, dan kadang-kadang kita membaca zikir. Bagi kita, kalau kita nampak ada orang yang sedang solat, maka kita pendekkanlah bacaan zikir tersebut ataupun kita percepatkan sedikit, serta apabila buat pusingan tu, jauhkanlah diri daripada mengganggu orang yang sedang melakukan solat tersebut. Atau bila kita pula yang ingin melakukan solat dan kita tahu secara amnya
secara adatnya akan berlaku perkara tersebut. Apa salahnya kalau kita sendiri yang bangun dan berpindah ke tempat yang lebih selesa untuk kita melakukan ibadat kita tanpa kita merasa diri kita terganggu. Jadi kita saling bantu-membantu. Yang berdiri untuk melakukan solat, melakukan zikir dan selawat selepas solat untuk mengeratkan hubungan, berhati-hatilah jangan sampai kita melalui orang di hadapan orang yang sedang solat. Bagi kita pula yang kita ni lepas solat akan melakukan solat sunat ataupun solat tambahan selepas majlis zikir tu, hati-hatilah, bangun dan berpindahlah ke tempat lain untuk melakukan solat kita supaya kita tak rasa diganggu. Mudah kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadah dengan tenang dan dalam keadaan yang gembira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.